Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk masuk bab yang seterusnya, topik yang keenam, daya. Hari ini kita keluar daripada sains hayat dan kita pergi kepada tema yang seterusnya. Okey, ini adalah buku sains tahun 6 sains KSSR. Okey, jadi mari kita lihat tajuk ni. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan. Jadi hari ni kita nak pergi keluar daripada tajuk haiwan, manusia, sebagainya tu. Kita pergi kepada tajuk-tajuk yang lebih fizik sikit. Okey, mengira mungkin adalah sikit-sikit. Jadi ini adalah tajuk daya, sains fizikal. Okey, mari kita lihat pada muka surat ini. 7 tin. Pernah main tak aktiviti 7 tin ni? 7 tin ni. Ni aktiviti ni seronok untuk kita bermain masa kanak-kanak. Saya pun sangat suka main. Dia macam lebih kurang macam main bola bowling tau, tapi pakai bola kelapa dan dia punya kepala dia punya pin-pin dia adalah daripada botol-botol sahaja ataupun tin-tin lah. Tu nama dia 7 tin. Dia tengok tu ada 3 orang sedang bermain, seorang tu kata, "Wah, lajunya. Sampai kemek tin itu dia buatnya." Kan pernah main kan kat rumah? Sangat seronok. Jadi kalau cuti sekolah bolehlah main benda ni kat rumah asalkan jangan kita baling kena kat kepala orang. Okey. Tarik upih. Upih tu apa? Upih tu yang orang duduk ni. Ni biasanya kita pakai pinang ataupun kelapa punya daun upih tu lah. Okey. Okey. Susahlah nak tarik kamu ni, badan dia besar kan, berat. Cepat sikit boleh tak? Kita masih menang. Memanglah kau tarik budak kecil. Jadi ini strategi dia. Sepatutnya yang belakang ni suruh lah yang gemuk ni tarik kan. Barulah kuat sikit kan. Kan yang depan ni bijak. Dia kurus dia boleh tarik kawan dia kat belakang yang kecil. Lajulah dia. Kan. Tari buluh. Tari buluh ni adalah salah satu tarian, saya tak pasti Sabah ke Sarawak. Sarawak saya tak ingat. Tengok daripada baju yang dia pakai macam Sarawak tarian buluh ni tari buluh ni agak menarik. Okey, di mana nampak ni. Tarik dan tolak ikut irama. Sesiapa yang tersepit di kiri kalah. Dia akan menari berdua. Kaki siapa yang tersepit, sakit tu kan. Dia akan dikira sebagai kalah lah. Ini tarian tradisional. Okey, saya pernah cuba, memang susah serius. Okey, tapi orang yang mahir, seronok kita tengok mereka menari. Inilah kemahiran masing-masing ya. Gasing. Lajunya gasing kamu berputar. Gasing saya berputar perlahan aja. Memanglah awak tengok dia punya gasing, tali dia panjang, yang tali pendek sikit kan. Dia tengoklah pada orang tu dia tarik dengan daya yang kuat ataupun dia tarik dengan dengan wire yang panjang ke, tali yang panjang ke, ataupun gasing dia sebab gasing dia kecil ke. Jadi sebenarnya macam-macam kita boleh fikir terhadap gambar muka surat ni tau. Tapi yang paling penting adalah penggunaan apa? Daya. Dia baling bola ni guna daya. Kan. Yang nak tarik guna daya. Tarian buluh ni dia nak tarik buluh tu, tarik tolak nak angkat alih-alih buluh ni yang kat bawah ni dia guna daya. Dan yang bawah ni gasing pun dia tarik, gasing pun gunakan daya. Kalau daya dia tak kuat, slow lah gasing tu. Tu contohlah. Jadi itu yang cuba dibincangkan dalam muka surat pertama ni. Okey, iaitu muka surat 93. Pernahkah kamu bermain dengan permainan tradisional di atas? Bagaimanakah objek-objek dalam permainan tersebut digerakkan? Semua ini kita memerlukan daya. Kalau tak ada daya, kita tak bergeraklah benda tu. Kan? Jom kita lihat. Apakah itu daya? Teng. Daya ialah tarikan atau tolakkan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya ialah tarik atau tolakkan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Awak ingat, contohnya awak nak buka laci, tarik kan, tarik laci, buka pintu laci tu kan makin dekat dengan badan kita, itu namanya tarikan. Okey, manakala daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Maksudnya kita nak tutup laci tu, kita tolak laci tu, makin jauh dengan badan kita. Mudah kan? Okey. Apakah yang perlu dilakukan oleh pendaki untuk sampai ke puncak? Okey, mula cikgu dia cakap dulu. Pelbagai aktiviti harian yang melibatkan daya. Perhatikan aktiviti dalam gambar di bawah. Aktiviti yang manakah melibatkan daya tarikan dan tolakan? Cikgu dia tanya, mana satu yang ada tarik tolak? Yang budak ni tadi tanya, apa yang perlu dilakukan oleh pendaki tu? Pendaki nak buat apa ni? Adakah ditarik ataupun ditolak? Okey. Aktiviti memanjat tembok melibatkan tarikan ke atas tali dan tolakkan ke atas batu penahan. Dia tolak batu tu, dia pegang batu ni, kemudian dia tolak diri dia ke atas kan. Maksudnya dia gunakan daya untuk tolak diri dia ke atas. Dalam masa yang sama, tali ni menarik, tali tu ke atas ditarik kita.
Sebab itu dia kata aktiviti memanjat tembok ni melibatkan tarikan ke atas tali dan tolakan ke atas batu penahan. Jadi tangan pendaki tu tarik batu penahan dan kaki pendaki pula tolak. Tangan tarik, tangan okey, dia cerita pasal tangan dulu. Tangan tarik tangan ke atas kan, tarik badan kita, yang kaki pula tolak badan kita ke atas. Okey, jadi dia kata tangan pendaki menarik batu penahan dan kaki pendaki pula menolak batu penahan untuk beransur-ansur naik ke atas cerun tembok. Okey. Tarikan dan tolakan dua-dua ada dalam mendaki. Begitu juga dengan tali. Tali tu sebenarnya bukan tarik Okey, tali tu sebenarnya dia untuk keselamatan lah. Kalau macam terjatuh, dia akan tarik, lepaskan. Gitulah. Okey. Okey, seterusnya. Ada gambar budak main skuter ni separuh je muka separuh lagi kat muka lagi satu kan. Bagaimanakah budak ini boleh menggerakkan skuter? Macam mana? Dia gerakkan skuter. Skuter tu dia tolak ke, dia tarik. Tolak, tarik. Mana satu? Mestilah dia tolak. Dia tolak skuter tu kan. Tolak, jalan. Dia tolak lah. Okay. Apakah daya yang terlibat untuk ibu menggerakkan kereta sorong bayi ke hadapan? Ni pun tolak. Dia tolak kan. Jadi berfikir sejenak. Apakah daya yang terlibat ketika mula bergerak, berhenti dan membelok ketika kamu kayuh basikal? Jom kita fikir sama-sama. Masa bergerak, kita akan kayuh kan. Kayuh kita tolak. Daya tolakkan kita tolak guna kaki kita. Daya tolakkan. Kemudian masa kita nak berhenti, kita tarik handbrake kat tangan kan. Tarik tangan. Nama pun handbrake. Brake tangan lah kan. Kita tarik brake. So kita tarik. Masa kita nak belok. Kalau kita nak belok, kita kena pusingkan handle tu kan. Jadi kita pusing, maksudnya kita tolak kan, kita tarik handbrake sikit dan kita tolakkan handle tu belok ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau masa kita membelok basikal tu, kita akan tekan handbrake, tarik handbrake dan juga tolakkan kita punya handle tu ke tepi. Jadi untuk bergerak, masa kita nak mula bergerak kita tolak, masa kita nak berhenti kita tarik handbrake, masa nak belok kita brake dan kita ubah haluan dengan menggerakkan handle kan. Jadi ditolak dan tarik lah, dua-dua ada. Itu daripada pandangan saya lah. Okay. Alright, seterusnya muka surat 95. Ni sambungan muka surat sebelah tadi kan. Ni dia main rollerblade Apakah daya, dia main kite kat belakang tu layang-layang. Ini apakah daya yang terlibat semasa budak lelaki ini bermain layang-layang? Dia main layang-layang kan. Dia akan tarik tali, ditarik, nanti dia lepaskan, dia tarik, dia lepaskan tali layang-layang tu. Layang-layang tu makin lama makin naik. Tu daya tarikan lah. Ada tak ditolak? Dia tarik lah, dia tarik saja. Okey, apakah daya yang terlibat semasa aktiviti memancing? Kalau mancing, adakah kita tarik? Kita tarik lah. Mula-mula kita, kalau ikutkan kita masa nak mula-mula buang jorang tu, kita tolak kan. Kita buang dia, tolak. Tu kita tarik. Jadi kalau untuk masa mancing ikan ni, kita tarik lah. Kita boleh kata tarik lah. Tarik jorang tu kan. Zet, kan. Kita pusingkan bila dah dapat ikan kan. Jadi kita jawab tarikan lah. Okay. Bagaimana budak lelaki itu menggerakkan kasut rodanya ke hadapan? Dia buat apa? Dia tolak kiri, tolak kanan, tolak kiri, tolak kanan kan. Okey, seterusnya, apakah daya yang dikenakan kepada pengayuh untuk menggerakkan kayak ke hadapan? Ni kayak ni dia angkat dan dia tarik kan dekat depan kan. Lepas tu ke belakang ditolak. Ditarik masa dia cangkul, masa dia angkat pengayuh tu daripada depan, dia cocok kat air tu kan. Dia tarik dulu kan sampai belakang, dia tolak. Jadi tarik dan tolak, tarikan dan tolakan. Okey. Jadi apakah daya yang terlibat ketika pekerja ini melakukan kerja memangkas? Pemuka tak puas hati mungkin sebab dia kena kerja, kawan dia dah dapat main gaya kan. Okey, daya yang terlibat masa pekerja ini memangkas, dia buka dan tutup gunting tu kan. Jadi masa dia buka gunting tu, dia tarik. Masa dia tutup, dia tolak. Tarik, tolak, tarik, tolak, tarik, tolak. Jadi ditolakkan dan tarikan lah. Okey, faham Okay, itu adalah cerita berkenaan dengan yang kita lihat daripada persekitaran harian kita. Okey, jom. Sekarang ni kita masuk ke dalam makmal. Kita jom uji. Merasa kesan daya. Nak rasa tak? Macam mana kita nak tahu daya tu? Nak rasa macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tujuan menyatakan maksud daya. Aktiviti ini sebenarnya untuk kita bagi tahu apakah maksud daya. Yang kita tahu tadi, maksud daya adalah tarikan dan tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek kan. Jadi kita nak tengok apa itu tarikan, apa itu tolakan. Kita nak rasa. Jadi nak nyatakan daya tu apa, kita kena rasa lah. Jadi alat dan bahannya adalah belon. Okay, belon, lepas tu besin dan air. Simple je, belon, besin dan air. Belon ni memang kena ada kat rumah lah kalau awak rajin buat aktiviti sains. Sebab belon memang banyak pakai. Okay.
Aktiviti yang pertama. Ting ting. Langkah-langkah. Tiup belon dan ikat belon. Kan? Kemudian isikan belon dengan air. Tolak belon ke dalam air dengan menggunakan tangan. Senang je kita tolak. Nanti kita akan dapat rasa masa kita tolak tu kita tolak kan. Itu aktiviti pertama. Kita akan rasa macam susah nak tolak kan. Okay, aktiviti kedua, bahan dia spring saja. Langkah-langkah, pegang kedua-dua ujung spring, tarik kedua-dua ujung spring tersebut. Jadi aktiviti pertama tu tolakkan, aktiviti kedua adalah tarikan. Mudah kan? Jadi soalan ni kat sini, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan daya? Daya tu apa yang kita tengok muka surat depan tadi. Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey. Tengok ni jawapan dia saya tunjukkan. Tadi. Ni nampak ayat pertama ni. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, inilah ayat dia ataupun yang dikenakan pun boleh lah. Okey, ayat yang pertama ni sampai titik. Ini maksud daya. Okey, boleh Alright. Seterusnya, soalan 2. Apakah daya yang terlibat dalam aktiviti 1 dan aktiviti 2? Aktiviti 1 tadi, daya yang terlibat adalah daya tolakan. Kan kita tolak belon tadi kan, kat dalam ni kan. Ni daya tolakan. Kita tolak ni. Aktiviti yang kedua, daya tarikan. So, aktiviti 1 daya tolakan, aktiviti 2 daya tarikan. Sangat mudah kan? Okay, yang ketiga, apakah yang kamu rasa semasa menolak belon ke dalam air? Apa yang awak rasa bila awak tolak belon dalam air? Cuba buat. Kita akan rasa nanti ada benda yang melawan kita ke atas tau. Dia melawan kita ke atas. Jadi macam kita nak tolak belon tu masuk dalam air, belon tu macam tak nak masuk dalam, ada air tu macam tolak balik keluar. Jadi kita boleh jawab, terdapat daya yang melawan tolakan kepada belon. Okey, terdapat daya yang melawan tolakan kepada belon. Kita nak tolak belon tu, kita rasa macam ada benda yang naik ke atas, lawan dia balik kan. Tu jawapan dia ya. Okey, info klik. Daya tarikan graviti oleh matahari terhadap bumi menyebabkan bumi sentiasa beredar mengelilingi matahari. Maksudnya, daya tarikan graviti oleh matahari ni, sebab itulah bumi ni dia berpusing kat matahari. Dia pusing sekeliling matahari. Sebab matahari tu dia tarik bumi sebenarnya. Ada daya tarikan dia. Jadi dia pusing sekitar. Sebab tu bumi ni berpusing sekitar matahari tu. Pada orbit dia. Pada orbitnya kan. Jadi itulah disebabkan bumi pada jarak yang hampir sama saja dengan matahari dalam bulatan yang dia pusing tu. Okey, kat orbit dia. Okey, saya rasa itu dulu sampai tajuk muka surat 96 dulu untuk kesan mengenai tarikan dan tolakan daya. Kita akan sambung lagi pada perjumpaan akan datang. Untuk ke muka surat 97, kita nak tahu apakah kesan daya ni? Ada kesan ke daya ni? Ini mestilah ada kan? Nak tahu video seterusnya? Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.